Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan semesta alam, dan hari ini kita berada pada hari Jumaat, penghulu segala hari. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung dari studio Seri Pentas TV3 dengan topik yang cukup hebat pada petang ini. Sebab hari-hari kalau kita baca surat khabar, kalau kita belik surat khabar, kita dengar kat TV, berita-berita dalam radio dan sebagainya, malah kita dengar kadang-kadang di kampung-kampung ataupun di taman-taman kita, di pekan-pekan kita pun berlaku tiap-tiap hari, tuan-tuan. Barangkali tidak berlaku kepada kita lagi, tapi dah berlaku kepada orang lain. Berlaku kepada orang tua, berlaku kepada orang muda, berlaku kepada kanak-kanak, bayi dan sebagainya. Tiap-tiap hari ada. Buka surat khabar mesti ada. Apa dia? Kematian. Mesti ada kematian, sama ada dalam negara ataupun luar negara. Sama ada mati secara, orang kata apa, secara normal ataupun mati secara pembunuhan dan sebagainya. Apapun, kita bincang hari ini tentang permasalahan yang berkaitan dengan kematian, iaitu faraid. Apa itu faraid? Jadi marilah sama-sama kita manfaatkan masa 1 jam lebih kurang pada petang ini, 5 sampai 6 petang, untuk bersama dengan Al-Kuliah kita mengambil berat tentang satu hukum dalam Al-Quran yang berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Barangkali kita adalah warisnya, kita adalah kerabatnya, kita adalah keturunannya, maka hendaklah kita ambil berat supaya tidak berlaku perselisihan faham dan sebagainya. Apapun pada petang ini, saya tidak kesorangan, saya nak war-warkan siapakah penonton kita studio pada petang ini. Penonton kita ialah daripada Pertubuhan Wanita Islam Bukit Damansara ataupun namanya Perwida. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Dan ada juga wanita Islam daripada Butterworth Pulau Pinang bersama dengan kita dalam studio pada petang ini. Alhamdulillah. Dan siapakah panelisnya? Panelisnya tak lain tak bukan merupakan seorang ulama muda di Malaysia yang memang suka menulis, ada buku-buku, ada hasil tulisannya yang betul-betul ilmiah dan sebagainya, dan orang yang terlibat juga dengan jawatan kuasa fatwa di negeri-negeri tertentu. Siapakah beliau? Beliau lah yang bahagia sahibul fadilah Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Assalamualaikum Dr. Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan beliau juga merupakan karyawan tamu USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Dan pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita berbicara, bersembang, bersantai dengan topik faraid. Sebelum itu, adalah sumbangan-sumbangan untuk mereka yang bertanyakan pada petang ini, iaitu kita ucapkan penghargaan kepada Pustaka Salam yang sudi untuk menyumbang kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i sebanyak 8 jilid bagi mereka yang insya-Allah bertanyakan soalan kepada kami, sama ada melalui SMS ataupun melalui email, dan kita akan baca 2 SMS yang terbaik insya-Allah. Terima kasih Pustaka Salam. Dan juga produk Di Hatiku, bukan di hatimu ya, Di Hatiku. Produk ini bagus untuk kesihatan, dan tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang bertanyakan dalam studio soalan terus kepada panel berkaitan dengan faraid, dia akan dapatlah sumbangan daripada produk Di Hatiku. Terima kasih produk Di Hatiku. Dan juga ada sumbangan daripada majalah Anis dan Asuh daripada Galeri Ilmu Sendirian Berhad. Jadi ada bersama dengan para tetamu penonton di studio pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada produk kesihatan Aifa Health yang orang kata apa, memberikan satu produk yang berkaitan dengan herba, terutamanya untuk penyakit kencing manis. Terima kasih Aifa Health. Dan juga kepada Fama bersama kita pada petang ini juga memberikan sedikit sumbangan sagu hati kepada mereka yang berkongsi pandangan dan pendapat bersama dengan panelis Al-Kuliah dengan tajuk faraid pada petang ini. Terima kasih semua penyumbang-penyumbang, dan semoga Tuhan saja yang balas jasa dan kebaikan anda. Tanpa buang masa, kita terus kepada yang bahagia Dr. Zul yang sudah bersedia untuk menjawab persoalan-persoalan yang cepu emas maupun cepu perak pada petang ini. Dr. Zul, bila cerita bab faraid, tajuk kita faraid, tuan-tuan dan puan-puan, kalau cerita bab faraid, kita akan nampak memang ada orang mati dan ada waris-warisnya dan ada harta. Biasa begitulah. Mati, ada waris, ada harta. Barulah namanya faraid. Boleh tak doktor cerita dulu, apakah yang perlu kita lakukan bila berlaku satu-satu kematian dalam rumah kita, terutamanya rumah kita lah, jangan rumah lain, rumah kita. Apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Silakan Dr. Zul. Terima kasih Ustaz Fauzi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apabila berlaku kematian, dan kematian ini satu benda yang cukup pelik. Dia makhluk Allah. Allah matikan kita dan ia akan dirasa oleh setiap orang. Tak ada pengecualian. Apabila berlaku kematian, dan biasanya kematian kita tak sangka bila berlaku. Nabi SAW menyebut, ittaqul mauta fa innahu ya'ti baghtatan. Takutlah kamu kepada kematian sebab dia datang biasanya mengejut. Kemudian apabila berlaku kematian, mudah-mudahan dalam husnul khatimah. Tanggungjawab orang hidup apa dia? Pertama sekali, bagi orang yang hidup, bila tengok kematian, mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tengok pula kepada mayat tersebut. Jika mata terbuka, maka hendaklah menutup mata tersebut. Kes ini berlaku kepada Abu Salamah. Bila dia meninggal dunia, mata terbuka. Jadi orang kata macam-macam. Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya seseorang itu apabila mati, matanya melihat kepada nyawa diambil. Jadi dengan sebab itu berlakulah seperti itu. Kemudian selepas daripada itu, kena war-warkan kepada orang ramai, khususnya keluarga, supaya berlaku yang dipanggil sebagai takziah ataupun na'i untuk orang ramai ziarah dan juga menguruskan, mengiringi jenazah, sembahyang dan sebagainya. Selepas selesai daripada itu, sewajarnya disegerakan untuk dimandikan. Selepas selesai mandi, dikafankan. Kemudian disembahyangkan. Selepas selesai sembahyang, hendaklah dikuburkan. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi si mati ini, dia tak boleh biarkan macam itu sahaja. Tapi kita kena tengok tanggungjawab orang yang hidup, apa perkara yang patut kita tengok. Dia ada aset, dia ada harta. Mungkin dengan harta dia kita gunakan untuk menguruskan jenazahnya yang wajib. Kemudian selepas daripada itu, kita tengok hutang-hutang dia. Ada ke tak hutang? Hutang ini terbahagi pada dua. Satu, hutang dengan Allah. Seperti tak buat haji lagi, yang wajib. Atau tinggal puasa, yang perlu dibayar fidyah. Atau belum bayar zakat lagi, yang sudah sampai nisab dan haulnya. Maka itu namanya hutang Allah. Rasulullah SAW bersabda, fadainullah ahakku an yuqdah. Hutang Allah lebih aula dan lebih patut untuk ditunaikan. Kemudian kita tengok dari segi hutang sesama manusia. Hal ini dibuat oleh para sahabat. Bila mana matinya Zubair bin Al-Awwam, khalifah ketika itu telah jaga harta tersebut, tak bagi lagi pesaka atau pusaka, melainkan selepas daripada tanya war-warlu tentang hak hutang. Siapa yang ada hutang dengan ni untuk diselesaikan dan dilansaikan. Jadi di sini penting. Selepas daripada itu, kita tengok ada ke tak dia wakaf, ada ke tidak dia nazar, ada ke tidak dia wasiat, kita selesaikan. Akhirnya, selepas daripada itu, barulah kita bincang dalam bab faraid. Wallahualam. Terima kasih Dr. Zul. Dan kalau kita lihat sebenarnya faraid ni, tuan dan puan, dia merupakan satu cabang dari ilmu-ilmu dalam agama kita ataupun ilmu dalam syariat kita, kerana dia berkait dengan keadaan manusia yang hidup dan yang mati. Yang mati tu dia dah mati dah, kemudian dia tinggalkan harta. Yang hidup tu barangkali anak-anaknya yang perlukan harta. So dia satu ilmu sebenarnya. Macam mana kita nak agih-agihkan supaya orang kata tak bergaduh dan sebagainya. Kalau kita lihat ada hadis Nabi SAW menyebut, pelajarilah ilmu faraid. Mafhumnya, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkannya kepada manusia. Sesungguhnya dia merupakan daripada ilmu yang mudah dilupakan, dan ilmu faraid merupakan ilmu yang mula-mula dicabut daripada umatku. Itu kata hadis Nabi dalam satu riwayat Ibnu Majah. Jadi apa ke Ustaz akan berlaku? Nabi kata ajarkan. Saya rasa ilmu ni rasanya
tak berbanyak sangat orang nak belajar ilmu faraid ni. Orang belajar buat ilmu taharah, ilmu solat, ilmu zakat, puasa, haji. Jarang-jarang dibincang ilmu faraid ni Ustaz. Tapi Nabi kata macam satu perintah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Jadi macam mana Ustaz kaedah pembelajaran itu? Adakah semata-mata kita cukup dalam Al-Kuliah pada petang ini kita cerita ilmu faraid atau macam mana Ustaz? Ada kelas ke, ada kursus ke? Silakan Ustaz. Sebenarnya dalam ilmu faraid ini, kalau kita tengok, memang sebagaimana disebut dalam hadis, dia adalah ilmu yang cukup diambil berat dan prihatin dalam Islam. Hadis tadi menyuruh supaya kita belajar ilmu faraid. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita tengok namanya pun pelik. Faraid ni daripada kalimah faridah. Faridah, yang kedua faridatani, kalau banyak dia panggil faraid. Maknanya bukan ilmu tu sunat, ilmu tu sendiri menunjukkan wajib. Dan kalimah faridah ini ada 6 maksud. Salah satunya artinya ketentuan. Maknanya kadar yang dibagi kepada orang itu telah ditetapkan dah. 1/4, 1/2, 1/8, 2/3. Tapi di sana ada lagi yang disebut habis daripada itu bagi kat dia semua. Dia panggil asabah. Tapi oleh kerana masalah fardu ini banyak, maka ini dipanggil isim lil ghalabah. Jadi dinamakan ilmu faraid, iaitu ilmu pembahagian pusaka. Kenapa Nabi SAW tekankan dalam hadis yang banyak? Antaranya al-ilmu salasah, ayatun muhkamah, wa sunnatun muttaba'ah, wa faridatun adilah. Maksudnya ilmu tu ada 3. Ayat Quran, begitu juga sunnah yang diikuti, begitu juga ilmu tentang fardu faraid yang adil. Kerana ilmu ini memerlukan kepada kesungguhan, kira-kira. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apabila saya baca dalam bab ijma', saya dapati bahawa tidak ada perkara ijma', yakni sepakat di kalangan ulama' yang lebih banyak daripada ilmu faraid. Yang lain bab solat ke, bab puasa ke, bab zakat ke, itu sikit ijma'. Banyak, tapi faraid jauh lebih banyak. Maknanya terlalu besar. Jadi, bila terlalu besar, macam mana ilmu faraid ini? Ilmu faraid ini perlu dipelajar. Cara pelajarnya yang pertama dengan cara hafazan. Sebab itu kata Imam Ar-Rahabi, fahfaz fakullu hafizin imam. Hendaklah kamu hafaz, khususnya dalam ilmu faraid, kerana kalau orang yang menghafal ini, maka dia layak jadi imam. Maknanya ditanya, dirujuk dalam ilmu faraid. Baik. Kemudian yang kedua, dalam ilmu faraid ini dia memerlukan kepada pengiraan atau sedikit hisab. Sebab itu ada dalam bab yang disebut 1/2, 1/4. Jadi sini seolah-olah Islam sudah mendahului. Saat orang tak kenal erti matematik, tapi Islam sudah membahagi dah daripada awal lagi tentang ilmu ini. Jadi perlu kepada pengiraan. Artinya dalam Islam dia bukan semata-mata suruh semayang, puasa, zakat, haji, tapi dalam bab pengiraan pun juga dikira penting. Dengan sebab itu ulama kata ilmu faraid ini belajar fardu kifayah. Kemudian kita tengok yang ketiga, cara kita nak belajar ilmu faraid ini antaranya kita perlu juga dengan talaki. Macamlah kita belajar satu perkara yang lain, kita perlu talaki. Tengok, maknanya kita tanya guru, belajar dengan guru, selesai masalah, kena tengok yang berapa dapat 1/2, 1/4, 1/6, 1/3 baki dan sebagainya. Maka ini dia adakan secara khusus. Sebab itu para ulama' dia sebut dalam kitab-kitab fiqh tentang ilmu faraid ini sebagai satu kitab. Dan setengah ulama' dia telah mengeluarkan ilmu ini kepada satu khas, nama ilmu faraid, dengan buat kitab khas. Seperti Imam Ar-Rahabi, As-Sibmardini, begitu juga dengan ulama-ulama yang datang kemudian. Jadi itu caranya. Artinya ini sebagai mukaddimah, kita nak mengenali ilmu faraid, tapi pembelajaran mesti kita kena faham bagi orang yang diberi oleh Allah kemampuan dan masa
sebagai satu fardu kifayah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Apa pun inilah kata apa peluang untuk pihak-pihak tertentu supaya menganjurkan kelas-kelas ilmu faraid dan mereka yang dapat skor matematik A barangkali ini sesuai untuk belajar matematik, belajar ilmu faraid. Panggil anak kita yang dapat skor A matematik tu, kita belajar ilmu faraid sebab mereka senang apalagi untuk hafaz ya benda-benda berkaitan dengan pengiraan. Apapun dalam perempuan, apa kata kalau kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih anda setia dengan kami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita teruskan faraid kita ataupun al-kuliah dengan tajuk faraid, apa kata kalau kita lihat sekali lagi ya tentang sahabat al-kuliah bernama Halaqah di TV9 itu ya, itu sahabat al-kuliah namanya Halaqah dan jangan lupa saksikan pada 10 Januari 9.30 malam dengan tajuk Cinta Kini Ku Lafazkan. Macam tajuk filem kan? Cinta Kini Ku Lafazkan. Siapakah yang lafazkan cinta tersebut? Kita saksikan sama-sama pada 10 Januari 9.30 malam. Pastinya pada hari Ahad ini. Apapun kita teruskan dengan soalan daripada penonton kita, daripada Perwida. Silakan Puan Asnah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang berbahagia doktor, ada di setengah daripada kita membahagikan harta mengikut adat pepatih. Ada pula yang membagikan harta kerana tiada anak lelaki. Ada juga yang membahagikan harta kerana anak lelaki tidak boleh diharap. Apa pandangan doktor hal ini mengikut dari segi Islam? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Hasna. Itulah doktor tentang pembahagian harta kalau ikut adat-adat. Yang kedua kalau tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga kalau anak laki-laki ada tapi tak boleh diharapkan. Mungkin lagi dadah ke habis duit ke situ je. Jadi macam mana respon doktor tentang pembahagian harta-harta ini? Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Dalam isu pembahagian harta ini ada dua keadaan. Satu, pembahagian harta masa hidup. Dia hidup lagi, sihat, dia bagi dah. Maka pembahagian ini daripada seorang abah atau seorang ibu kepada anaknya, maka di situ dinamakan sebagai hebah atau kurniaan pemberian. Dalam isu seperti ini, kalau ada anak ramai, maka kena berlaku adil. Pada masa itu tak perlu ikut pesaka, tak kira faraid kerana engkau lelaki, engkau perempuan, maka yang ni dapat 1, 2, tak. Dia boleh ikut dia. Ini dari sudut itu. Dan hal ini walaupun begitu, kalau boleh biar berlaku adil. Kenapa? Kerana pernah berlaku dalam sejarah Islam, seorang sahabat Nabi SAW, dia bernama Nu'man bin Bashir. Ayahnya Bashir sayang sangat kat Nu'man. Bila sayang kat Nu'man, dia bagi harta banyak kepada Nu'man sedangkan dia tak bagi kepada orang lain, kepada anak yang lain. Isterinya berkata kepadanya, tanya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan, adakah kamu melakukan keadilan sama rata dengan anak kamu? Jawab dia, tidak. Jawab Rasulullah SAW, i'dilu wallahi inni la ashhadu ala jawrin. Hendaklah kamu berlaku adil kerana sesungguhnya demi Allah aku tidak akan menjadi saksi atas dalam bentuk kezaliman atau ketidakadilan. Jadi di situ kalau boleh kita kena berlaku adil dengan anak-anak kita. Ini satu hal. Hal yang kedua, jika sekiranya pembahagian tersebut selepas mati. Bila selepas mati ini kadang-kadang berlaku umpamanya macam disebut mengikut adat, mengikut tradisi, mengikut rasa yang ni banyak, yang ni banyak, yang ni kurang. Walau macam mana pun, yang pertama sekali konsep yang perlu ada ialah mesti sama-sama redha. Mesti sama-sama setuju. Mesti sama-sama kita kata bersifat tasamuh. Maknanya berlebih kurang atau toleransi. Kalau wujud yang itu, insya-Allah. Yang kedua,
Jika sekiranya pembahagian tersebut dalam keadaan tidak diredai, tak setuju, pada masa itu wajib kena ikut faraid. Kena ikut yang lelaki yang berhak bergiang-giang, yang perempuan bergiang-giang. Lizakari mislu hazzai unsayain. Bagi orang lelaki dapat 2 bahagian anak lelaki berbanding anak perempuan. Soal tentang masalah kita kata anak perempuan umpamanya banyak bantu, anak lelaki tak banyak bantu. Macam mana ni? Dalam hal ini lebih baik kita taat dan patuh kepada arahan Allah. Allah menyebut faridatan min Allah. Ini satu ketentuan daripada Allah. Cuma dari segi hikmahnya, Syekh Yusuf Al-Qardawi dan ramai lagi para ulama menukilkan dalam kitab masing-masing kenapa ada lelaki lebih, perempuan kurang. Bahasa yang mudah katanya kerana lelaki ini ada tanggungjawab. Perempuan dia tak ada tanggungjawab sebagaimana lelaki yang mesti kena bagi nafkah. Lalu dia buat satu contoh. Harta pusaka orang lelaki, contohnya anak lelaki dapat 100,000. Anak perempuan dapat 50,000 sebab separuh. Bila nak kahwin, anak lelaki ni katakan kena bayar 25,000. Maknanya kepada isteri dia. Baki duitnya 75,000. Anak perempuan ini pula, dia nak kahwin, maka dia dapat mahar contohnya dengan orang lain 25,000. Maka pada masa itu sama banyak dah. 75. Kemudian dia kena sedia lagi. Akhirnya yang lelaki ni lebih banyak keadaannya terpaksa pakai duit berbanding dengan wanita. Ini sebahagian daripada tanda hikmah Allah bagi. Jadi kerana itulah kalau boleh kita ikut syariat Allah, harta pusaka ini, maka hati akan rasa tenang. Sebab ada kes tuan-tuan dan puan-puan, pada asalnya dia suka, dia redha. Tapi bila berlaku pergaduhan jadi tak redha balik dah. Jadi ini pun satu masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jawapan yang jitu lagi padu tentang faraid. Terus kalau ada masalah sebelum kata apa anak-anak yang tidak diharapkan, hibah awal-awal lah kepada anak-anak bila diharapkan. Okey, kita teruskan kepada Datin Maznah. Silakan Datin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Tin dekat sikit mic Tin. Yang berbahagia doktor, sekiranya si mati tidak mempunyai waris, siapakah yang berhak terhadap hartanya? Okey, terima kasih Tin. Ringkas dan padat jawapannya. Kalau tak ada waris, doktor macam mana nak buat? Tak ada waris ni, anak perempuan ada, laki-laki pun tak ada. Seorang pun tak ada. Silakan doktor. Waris ini ada 2. Satu dipanggil waris akrab, satu dipanggil waris ab'ad. Waris yang dekat, anak cucu tu waris dekat lah. Waris jauh ni seperti anak apa ni 2 pupu ke 3 pupu ke macam-macam. Baik, ada yang lagi jauh. Baik. Dalam masalah tentang waris ni, ada jenis waris dia mesti dapat. Ada jenis waris sama ada tak ada waris lain pun dia tak akan dapat. Dia ada jenis waris macam itu. Waris ini dipanggil sebagai zawil arham. Zawil arham ni dia tak dapat. Contohnya, anak daripada kita kata daripada kita sebut yang jauh-jauh sikitlah biar nampak jelas lagi katakan. Anak kepada kita kata anak perempuan daripada mak saudara perempuan. Jadi yang tu bintu ammah ataupun bintu khalah. Jadi tak dapatlah sebab dia terhak dah tu. Baik. Jadi dalam keadaan macam ini, zawil arham, kata ulama, mengikut sebahagian ulama, boleh diberi kepada dia. Kalau keperluan, satu. Tetapi yang popular dalam mazhab Syafi'i, dia kembali kepada satu bab yang lain, iaitu kembali kepada Baitul Mal. Baitul Mal yang akan ambil harta tersebut. Jadi untuk manfaat kepada orang Islam. Cuma satu bab yang lain tuan-tuan. Kadang-kadang bab ini masih lagi kata orang di Malaysia tidak berani untuk menjatuhkan hukum. Kajian yang dibuat mutaakhir ini tak lagi buat secara penuh, tetapi di Mesir sudah buat. Namanya wasiyah wajibah. Apa makna? Contohnya,
katakan seorang mati, dia tinggal 2 anak lelaki, kemudian dia tinggal seorang anak perempuan. Jadi anak lelaki dapat, anak perempuan dapat. Tetapi sebenarnya dia tinggal juga cucu lelaki daripada anak perempuan ataupun daripada anak lelaki lah contohnya. Jadi cucu lelaki ni tak dapat sebab terhijab dengan anak tu ada. Jadi kesianlah sebab bapa dia mati awal daripada, jadi dia tak dapat. Maka di sini kebanyakan ulama Mesir, hatta Syekh Mufti Mesir, Syekh Muhammad Hassanain Makhluf dalam fatwa mengesahkan bahawa boleh dibuat wasiat wajibah. Cuma Malaysia belum lagi tuan-tuan, mungkin boleh bincang pada masa akan datang. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita ambil peserta soalan daripada tetamu kita, saya tanya Ustaz lah. Hukum faraid ini adalah ketentuan Allah. Apa kesannya Ustaz kalau kita tak laksanakan faraid ni? Ikut suka kita je. Mu ambil ni, mu ambil ni, mu ambil ni, mu ambil rumah, mu ambil kereta, mu ambil kebun, mu ambil lembu. Jadi apakah kesan jika tidak melaksanakan hukum faraid? Silakan Ustaz. Kesan yang utama apabila tidak melaksanakan faraid, yang pertama berlaku kezaliman. Sebab apabila tidak mengikut apa yang ditentukan oleh Allah, maka dia tak betul. Zalim ini wad'u syai' fi ghairi mahalli, letak pada sesuatu pada bukan tempatnya. Yang ini bahaya. Yang kedua, sudah menjadi satu hal. Kita kena faham begini tuan-tuan. Allah buat kita. Allah tahu PA perangai kita. Allah tahu. Takkan dalam bab faraid Allah tak tahu nak nyaknya kepada orang ni ke bagi hak ni, tak betul. Dia akan tahu semua sekali. Kita tengok seorang yang buat kereta Proton Saga. Dia tahu buat kereta dia ada kilang. Kemudian bila rosak, kita kena pergi kat dia. Sebab dia tukang buat, dia tahu. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat kita, dia tahu. Manusia ni, sifat manusia ni suka pada harta. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Sesungguh kamu ni amat suka kepada harta, suka-suka sungguh. Siapa mati pun kerana harta. Kata pepatah Arab, nardu wa naruhu lihajatina wa hajatu man ashala tanqadi. Kita pagi-pagi petang-petang duk sibuk dengan hajat tak habis-habis, dan hajat orang hidup tak selesai-selesai, mati pun masih belum selesai lagi. Baik. Oleh kerana itu, bahagian pesaka ni memang kesan yang cukup banyak. Bukan sekadar orang Melayu tuan-tuan. Saya cakap dalam bentuk global. Kalau kita tengok apa yang saya tengok sejarah orang Arab sendiri, bila berlaku ketidakadilan, maka di situ ayah, anak, keluarga porak-peranda. Berapa banyak kes di mana berlaku keadaan keluarga yang pecah punah ranah dengan sebab kes harta. Pembahagian yang tidak sebenarnya. Jadi yang ini perlu sekali. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan berhubung dengan harta pusaka, apa kata Allah? Wala ta'tadu. Jangan kamu melampau, jangan kamu tak betul cara pembahagian. Wallahu a'lam. Terima kasih Yang Bahagia Dr. Zul. Apa pun sebelum kita berehat, apa kata kalau kita ambil satu soalan dahulu? Boleh ke penerbit? Okey, soalan dulu? Boleh? Kita berehat dulu lah. Kita berehat dahulu ya. Kita ambil soalan selepas daripada kita harap nanti. Jangan mana-mana ya. Jumpa selepas ini. Ya Habib Allah, saduman ya Rabb ya Allah, saduman ya Rabb ya Muhammad, Lailatul Aini ya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda semua setia bersama dengan Al-Kuliah dan juga bersama Faraid pada petang ini. Paling tidak pun kita dapat basic lah, dapat tahu pada petang ini kelebihan, keistimewaan Faraid dan kepentingannya dalam hidup kita, terutama bila berlaku kematian. Okey, kita teruskan pada soalan daripada penonton kita pada petang ini. Silakan Puan Khadijah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doktor, apakah waris yang beragama Islam boleh mewarisi harta pusaka si mati yang bukan beragama Islam? Okey, terima kasih
Silakan doktor, ini pun kadang-kadang timbul kontroversi juga ya, berebut harta dan sebagainya sebab keturunan sama tapi akidahnya berbeza. Silakan doktor. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Secara khususnya ataupun secara mazhab kita Syafi'i rahimahullah, dalam mazhab kita menyatakan bahawa apabila berlainan agama, sama ada si mati Muslim atau yang menerima itu Muslim, atau berlainan antara kedua-duanya agama, yang satu Islam, yang satu bukan Islam, maka dia tidak boleh menerima pesaka antara satu sama lain. Ini berdasarkan kepada satu hadis Nabi SAW, la yarisul muslimu al-kafira walal kafirul muslima au kama qala. Orang Islam tak boleh terima daripada orang kafir harta pesaka, begitu juga sebaliknya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada Dr. Zul dan juga kepada penanya Puan Khadijah. Satu lagi soalan daripada Datin Asia, silakan. Soalannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang berbahagia doktor, soalan saya berkenaan seorang suami yang mempunyai 4 orang isteri dan beliau meninggal dunia meninggalkan 4 orang isteri dan beberapa orang anak. Bagaimanakah peraitnya antara mereka yang ditinggalkan itu? Okey, terima kasih Datin. Ini madu 4 doktor ya? Ya. Madu 4. Saya rasa tidak ada masalah kalau semua pakat tahu. Tapi masalahnya kalau tak tahu. Dia kahwin 4 tak tahu, orang lain tak tahu. Tiba mati baru tahu. Kau bunuh aku, madu aku. Silakan doktor. Okey, dalam masalah ini Allah telah menetapkan bagi isteri dia akan dapat 2 keadaan. Satu, dia akan dapat 1/4 dengan syarat jika sekiranya tidak ada anak, suami itu tak ada anak. Yang kedua, dia akan dapat 1/8 jika sekiranya suami dia ada anak. Adapun isteri-isteri, maka dia akan dapat 1/4 kalau si suami dia tak ada anak, di mana dikongsi. Katakan 2 orang, maknanya 1/4 bagi 2 lah. Kalau 4 orang, 1/4 bagi 4. Yang itu hak dia sahaja. Begitu juga jika sekiranya si suami itu ada anak, maka dia akan dapat 1/8. Contohnya, katakan suami itu meninggal, kemudian ada 4 orang isteri. Kemudian dia ada 2 orang anak. Suami itu ada 2 orang anak. Maka si isteri-isteri ini semuanya akan dapat 1/8. Artinya dia akan dapat 8,000. Kalau dapat 1,000 daripada 8,000 itu. Katakan 8,000 harta tu, maka dia dapat 1,000. 1,000 tu bagi 4 lah. Dapatlah 250 seorang. Baki lain daripada itu 7,000 tu, yang saya katakan dulu 8,000, maka 7,000 tu dapat kepada anak laki dia 2 orang itu dengan cara asabah, di mana dapatlah 3,500 seorang. Itu caranya. Wallahu a'lam. Terima kasih doktor. Kita baca soalan email dulu doktor ya. Daripada siapa tak ada nama ni. Dia kata, apa pandangan doktor mengenai pembahagian harta kepada anak-anak tiri, memandangkan si mati yang punya harta tu tidak mempunyai waris sendiri. Ada anak tiri je, waris tidak ada. Anak-anak sendiri tidak ada. Silakan doktor. Anak tiri sebenarnya tidak berhak mendapat harta. Sebab yang dapatnya ibing. Ibing itu maknanya anak. Jadi oleh kerana itu anak tiri tak berhak dapat pusaka ataupun dapat harta peninggalan. Caranya oleh kerana anak tiri itu baik, maka dia boleh beri wasiat. Wasiat itu jangan lebih daripada 1/3. Kalau lebih daripada 1/3 daripada harta, maka hendaklah mendapat persetujuan waris yang berhak mendapat pusaka. Kalau mereka setuju, maka tak jadi masalah. Jadi itu antara penyelesaian yang disebut oleh para ulama. Wallahu a'lam. Okey, doktor, terima kasih doktor jawapan tadi. Ini satu soalan lain. Dia kata, salam doktor. Soalan saya, boleh tak doktor terangkan, boleh tak dia terangkan masa orang tu nak sakit ternak tu, terangkan hak harta je, boleh tak? Adakah di situ barangkali kita macam doa dia cepat mati je? Dia sakit ternak doktor ni. Dia kata, Cik Mat, kau ni sakit ternak ya, aku cerita sikit tentang harta ni. Boleh tak doktor macam tu?
nak terangkan dalam bab harta ini, kalau kita tengok cara Islam mengajar, ialah sebagaimana hadis riwayat Abdullah ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda, alangkah baiknya seseorang itu apabila dia nak tidur, wujudnya wasiat pada di bawah kepalanya. Ertinya dalam bab pusaka ni dia jangan biar macam itu. Ertinya biar orang tahu harta dia banyak mana, setakat mana, khususnya keluarga, supaya tidak jadi satu perebutan, pergaduhan, perbalahan yang mengakibatkan perpecahan keluarga. Wallahualam. Terima kasih doktor. Satu lagi ya. Boleh tak doktor jelaskan pembahagian harta sepencarian dalam bab faraid ni? Ada sepencarian antara suami kerja dan isteri yang kerja. Silakan doktor. Harta sepencarian ini ghalibnya disebut apabila seorang suami berkahwin dengan isteri dia tu, sebelum dia kahwin dia ada kereta sebiji. Suami isteri dia pun sebelum kahwin ada kereta sebiji. Jadi kemudian berkahwin, lepas berkahwin dapat beli kereta sebiji lain dengan gabungan bersama sebagai contoh. Yang sebiji asal antara kedua-dua tu, itu bukan harta sepencarian. Sebab harta sudah ada sebelum daripada perkahwinan. Jadi dalam masa perkahwinan itu, jika sekiranya ada harta, maka dapatan tersebut bolehlah dianggap sebagai harta sepencarian. Jadi dengan sebab itu, contohnya, katakan seorang suami meninggal dunia. Dia meninggalkan aset RM100,000. Contohnya. Dalam berapa lama dia bersama dengan isteri dia, bukan semua RM100,000 dibahagikan secara langsung sebagai harta pusaka, tetapi hendaklah dikira takdirkan antara sumbangan isteri ketika suami ada tu mungkin ditalak dulu, mungkin dalam 3 ke 40,000, maka balance baki itulah yang baru dipusakakan, dan isteri mungkin ada hak daripada kematian suami itu sama ada 1/4 atau 1/8. Jadi harta hak yang sudah dibahagikan daripada harta sepencarian, iaitu hak milik isteri, bukan hak milik untuk dipusakakan beramai-ramai. Wallahualam. Terima kasih doktor. Ni satu juga yang special ni doktor. Dia kata apa? Ni ilmu. Bagaimana pembahagian KWSP? Dia kata dia ada seorang ibu dah jadi arwah, dan dia ada ayah masih hidup lagi, tapi dalam KWSP tu penamanya ialah anak perempuan sulung. Barangkali si ibu tak percaya kat ayah lah. Ya. Dia kata, adakah anak-anak yang lain layak dalam pembahagian wang tadi tu? Wang KWSP yang ditinggalkan oleh arwah si ibu. Silakan doktor. Dalam masalah ini, harta seperti itu, kebanyakan fatwa yang dikemukakan oleh muzakarah menyatakan harta tersebut termasuk dalam harta pusaka. Jadi nama kepada penama seorang, 2 orang, anak lelaki, anak perempuan, itu sebagai wakil untuk memudahkan pengurusan pemberian harta tersebut bagi pihak si mati. Jadi selepas daripada dapat, dia kena faraidkan. Mungkin bolehlah dia ambil service charge sebab minyak kereta nak pergi, nak selesai, kerana tanda borang ni kena duty stamp ke apa ke semua sekali, habislah RM200, RM500. Itu hak dia, tak apalah, upah kerja dia, ujratul khidmah. Selepas daripada itu, harta tu kena dipesakai ataupun dibahagikan mengikut faraid. Wallahualam. Okey, terima kasih doktor. Memang ada banyak soalan email ni, termasuk soalan-soalan berkaitan dengannya lah. Anak tiri dah kita jawab tadi, dan ada anak yang tidak sah taraf. Apa pun jawapan nanti kita akan lihat selepas kita berehat seketika. Jumpa selepas ini, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda setia dan terus setia bersama Al-Quran tiap-tiap minggu, saban minggu. Terima kasih. Dan hari ini kita cerita bab faraid, cerita bab tentang harta pusaka sebagai ilmu yang ada dalam Quran, dalam surah An-Nisa. Jadi pada petang ini kita tanya yang bahagian Dr. Zulkifli Al-Bakri tentang satu permasalahan doktor. Ini kadang-kadang sikap orang tua-tua dahululah. Dia kata ada sebidang tanah, atuk dah meninggal, kemudian tanah tu luas doktor, memang luas.
Jadi dia kata, okeylah, kamu duduklah adik-beradik, elok-elok kat tanah ni, jangan duduk bagi-bagilah. Siapa nak duduk, duduk. Siapa nak makan buah, makanlah apa. Jangan duduk bagi-bagi. Jadi apa implikasi yang akan berlaku, doktor, dalam hal ini? Silakan, doktor. Yang pertama, dalam isu orang tua kata jangan bagi-bagi harta itu, ini ada dua keadaan. Satu, jika sekiranya harta yang katakan kebun, yang sepatutnya tak boleh nak bagilah, maka mereka ni boleh makan ramai-ramai, maka itu seolah-olah macam seperti bukan macam itu, seperti wakaf zuriat. Maknanya untuk keluarga kita pakat makan ramai-ramai. Maka yang itu dibolehkan, tak jadi masalah. Walau macam mana pun jangan biarkan menjadi krisis. Sebab itu kalau boleh sekecil mana pun hendaklah diberi penjelasan ataupun dibahagikan supaya hati masing-masing tenang. Betul anak ramai, mungkin mereka kata setuju sebab takut ke Abang Long, takut ke Kak Ngah. Tapi akhirnya dengan sebab dia tak bahagi itu, akhirnya membawa kepada rasaan tak puas hati dan boleh membawa kepada permusuhan sesama keluarga. Justru hendaklah dibahagikan. Wallahualam. Terima kasih, doktor. Ini saya tanya sebut tadi, doktor, tentang ditanya soalan tentang anak yang tidak sah taraf. Adakah anak tidak sah taraf ini dia boleh mewarisi harta ibunya? Ada satu soalannya, ibunya, bukan bapaknya, yang ibu tadi. Tapi anak tidak sah taraf. Silakan, doktor. Anak yang tak sah taraf, dia boleh mewarisi harta ibunya tanpa khilaf ulama. Sebab dia tetap anak ibu dia. Tetapi dengan bapa dia yang ini tidak dibolehkan sebab tak sah taraf. Wallahualam. Okey. Satu lagi soalan, doktor. Ni tentang jika semati seorang Islam mempunyai anak angkat yang dipelihara sejak kecil, sejak bayi atau baby lagi, sejak kelahiran anak tersebut tercatat nama semati sebagai bapa kandung ataupun ayah kandungnya, ikut undang-undang betul lah. Bolehkah anak angkat tersebut menerima harta pusaka semati? Sebab dalam IC, bin tu betul dah. Bin. Tapi sebenarnya dia anak angkat. Tapi bin betul. Apa komen doktor, silakan. Dari segi hukum, dia berdasarkan kepada realiti. Bukan berdasarkan kepada nisbah. Sebab itu kalau kita nisbah, walaupun betul nisbah bin atau binti, tapi tetap berdasarkan kepada realiti. Cuma dalam isu anak angkat ini, seorang ulama dia menyebut dalam kitab Tahqiqat Al-Mardiyah dalam ilmu faraid, dia kata ada sebahagian para ulama menganggap bahawa kalau kita pungut anak, maka anak tu anak pungut, dia panggil laqid multaqi, ataupun yang kita temu anak tu, kita pelihara, kita besarkan dia, maka kita juga boleh bagi kepadanya pesaka. Ini satu pendapat ulama. Tapi pendapat ini menyimpan daripada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tak boleh. Jadi macam mana? Kerana dia baik, dia ihsan, hendaklah wasiatkan sebelum mati. Bagi kat dia, hebah masa hidup, nak bagi apa, maka kita boleh buat macam itu. Wallahualam. Okey, ini masih doktor ya. Ini lagi special, doktor. Ini soalan cepu gangsa. Dia kata, Assalamualaikum doktor, saya ingin bertanya, adakah saya boleh menerima harta pusaka peninggalan arwah ayah saya walaupun saya tahu bahawa punca-punca utama pendapatan ayah saya adalah sumber perjudian? Kaki judi. Silakan doktor. Dalam masalah seperti ini, yang pertama sekali, kalau kita tahu sumber yang tak baik, sumber yang tak betul, maka sumber tersebut tidak layak untuk kita terimanya. Ibarat kita tahu orang mari kat kita, ni saya daripada duit judi saya nak bagi kat awak belanja. Maka yang ni tak boleh. Kenapa? Kerana Nabi SAW bersabda, kullu lahmin iza nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lebih aula untuk dimamahnya. Maknanya api neraka lah yang akan bakar. Jadi dengan sebab itu, kalau boleh, apa yang dia buat, ayah dia mati dah, dia hendaklah istighfar,
dia hendaklah minta ampun kepada Allah untuk ayah dia hendaklah bagi kepada Baitul Mal ke ataupun yang harta yang telah ditetapkan sumber yang tak betul ini, maka dia ambillah yang bersih, yang baik-baik. Tapi kalau syubhah, ini soal lain. Tapi kalau yakin dengan haram, maka tak boleh. Wallahualam. Okey, terima kasih doktor. Tadi ada seorang peminat dia sebut, dia tertarik bila doktor sebut tentang wasiat wajibah. Wasiat tadi tu. Dia kata, perlukah kita buat wasiat? Sedangkan faraid dah ada ditetapkan dalam Quran. Jadi apa perlunya wasiat sedangkan dah ada faraid? Itu soalannya doktor, silakan. Wasiat perlu jika sekiranya orang yang kita nak wasiat itu dia tak dapat pesaka. Macam saya sebut seperti anak angkat kita bela. Seperti contohnya suami yang dia telah berlaku curang kepada isteri dia, kemudian contohnya dapat anak, lepas tu baru kahwin, tapi memang sepatutnya anak dia, tapi anak dipanggil zina, pada masa itu dia boleh beri wasiat untuk anak tersebut. Maka sebab itu seolah-olah wasiat ini kadang-kadang perasaan nak bagi juga kat orang tu, tapi orang tu tak ada peruntukan dari segi pesakanya. Wallahualam. Okey, bagus doktor jawab ya, tepat sekali. Okey, doktor, ni satu lagi cerita ni. Cerita ni memang berlakulah dalam masyarakat kita. Dia kata apa ni soalannya? Jika si mati telah menjual tanah secara lisan kepada B. Ni dia jual tanah secara lisan, tidak ada dokumen pun. Adakah anak si B berhak minta haknya kalau kata apa berlaku kematian? Sebab dia jual dah, dia jual kat bapa aku dah. B meninggal. Jadi dia berhak tak ambil tanah tersebut sedangkan jualan tersebut berlaku secara lisan, doktor silakan. Dalam masalah ini yang paling penting sekali ialah amanah kejujuran. Sebab itu kes tanah atau kes seumpamanya yang membabitkan akar, rumah dan sebagainya, bila jual tak boleh secara lisan. Dia jual kena ada bukti, kena ada proof, dia kena ada saksi. Sebab itu ini perkara yang banyak berlaku dalam masyarakat. Oleh kerana itu, kalau keadaan macam ini, kita perlu mencari dalil, mencari bukti supaya keabsahan dapatan yang dia dapat itu, yang dia milik itu memang benar-benar. Sebab kita tak mahu dia kata yang ni dakwa, yang ni dakwa. Sebab kaedah di mahkamah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Maknanya kena ada bukti, ada proof untuk dia kemukakan hujah, ini hak saya dan sebagainya. Jadi kalau cakap begitu payahlah. Wallahualam. Terima kasih doktor. Nampak kita dah sampai ke penghujung rancangan doktor. Ada beberapa minit lagi untuk kita kongsi tentang kesimpulan ataupun rumusan yang boleh kita ambil, kita petik daripada ilmu Allah Ta'ala yang hebat ini yang bernama faraid, untuk kita sama-sama pelajari dan kita sama-sama hayati. Apakah kesimpulannya yang doktor nak bagi kepada kami pada petang ini? Silakan doktor. Saya suka nak sebut sejarah Saidina Umar ibn Al-Khattab. Datang seorang lelaki kepadanya minta harta pusaka dibahagikan kepadanya. Kebetulan dalam kes tersebut dia ada saudara sebapa dan ada saudara seibu. Jadi dua orang. Saudara sebapa dia dapat secara asabah, secara seibu dia dapat secara fardu. Jadi tiba-tiba kawan ni tak dapat. Kes yang sama berlaku selepas beberapa tahun kemudian. Jadi bila kes yang sama saudara sebapa ni mengadu kepada Sayyidina Umar, ni kes orang lain, dia kata hab abana hajaram mulkan fil yam. Jadi anggaplah abah saya ni macam dicampak dan tak kira kita saudara juga. Sayyidina Umar setuju. Bila Sayyidina Umar setuju, hak yang lepas dah bagi tu datang balik. Dia kata saya tak dapat, saya nak balik hak saya. Maka Sayyidina Umar kata zaka ma qadaina wa haza ma aqdi ma naqdi. Dulu hak kami telah putuskan, sekarang kami putuskan. Jadi di sini kaedah menyatakan al-ijtihad la yunqad bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Maknanya berlaku apa yang telah sudah-sudahlah. Sebab itu kalau kita dalam pesaka sudah bagi dah, kat mana harta tak tahu dah, nak bangkit balik tak guna macam itu, sepatutnya kita redalah. Wallahualam. Okey doktor, ini soalan yang baru masuk doktor. Kita nak baca jugalah ni. Cerita ni cerita berkaitan dengan pembunuhan doktor. Sedih nak baca. Dia kata kalau anak tu sendiri yang bunuh bapak dia, adakah anak tersebut berhak untuk dapat harta pusaka ataupun faraid? Silakan doktor. Dalam masalah pembunuhan termasuk dalam sebab-sebab yang tertegah untuk menerima pusaka. Termasuklah pembunuhan tu jika sekiranya benar. Contohnya anak ni kerjanya tukang bunuh orang cara Islam. Tiba-tiba bapak dia ni termasuk dalam kes kena bunuh.
Jadi dia pun tukang bunuh anak dia, ayah dia sebagai cara benar. Maka kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh juga. Jadi kalau nak juga kena wakil orang lain lah. Tukar pacung hari tu, saya ambil MC, kata dia. Jadi di sini nak gambarkan pembunuhan. Apatah lagi pembunuhan cara tak benar. Ia zambillah. Maka ini adalah dosa yang besar dan dia memang tak layak menerima pesaka. Wallahualam. Okey doktor, satu soalan lagi, penutup lah. Jadi dia kata, bagaimana pula kalau anak saya, dia kata anak saya, kalau saya meninggal nanti, anak saya memang derhaka dia tu. Memang derhaka. Dah lari tinggal rumah dan tak balik beberapa tahun dah. Tapi dia masih hidup lagi. Adakah dia berhak untuk dapat harta pusaka saya? Sebab saya kata dia anak derhaka dia kata. Silakan doktor. Kalau kita mengikut nas dari segi fiqh, anak derhaka dia dapat pesaka. Derhaka itu soal dia derhaka, tapi dia dapat pesaka. Boleh jadi dengan sebab ayah dia mati, dia tengok ayah dia tinggal harta banyak, bagi pula kat dia, dia bertaubat dan dia istighfar dan dia berdoa untuk ayah dia, dan ini boleh berlaku perubahan. Dan dia tak termasuk dalam perkara yang ditegah daripada dapat pesaka. Wallahualam. Terima kasih yang bagi Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri tentang jawapan-jawapan tadi tentang faraid. Mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu pada petang ini tuan dan puan-puan, dan terima kasih ada Pertubuhan Wanita Islam Bukit Damansara Perwida yang sudah datang bertamu ke studio, dan juga wanita Islam daripada Batu Pulau Pinang, dan terima kasih anda semua kerana tanpa anda siapalah kami di studio pada petang ini. Apapun kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula dengan panel yang lain insya-Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. me